Okey, kat mana kita tadi? Sampai di pemberontakan Maccabee. Selepas tu mereka tubuhkan kerajaan Yahudi yang kedua. Yang ni ramai tak perasan dan mungkin ramai tak pernah tahu. Kerajaan Hasmonia. Ini kerajaan Yahudi ya. Kerajaan Hasmonean. Kerajaan Hasmonean ni kerajaan yang kedua. Lepas ni mereka kena serang. Inilah kali kedua Baitul Maqdis dihancurkan. Selepas kerajaan Hasmonean. Siapa yang serang? Kerajaan Rom. Sebab tu zaman Nabi Isa lahir, zaman tu zaman siapa memerintah Palestin? Rom. Maharaja Herodes. Selepas Hasmonean dihancurkan buat kali yang kedua. Kemudian dia ada pemberontakan. Tahun 70 Masihi, orang Yahudi pernah memberontak terhadap Rom, tak menang. Tahun 135, pemberontakan Bar Kokhba, tak menang juga. Sampai bila-bila mereka tak menang, sampailah ni mereka boleh ambil. Okey, secara ringkas, Israel yang kamu kenal, Yahudi yang kamu kenal, pada hari ini, hak menduduki bumi Israel tu, siapa mereka sebenarnya? Mereka datang dari mana? Adakah benar-benar daripada Israel, Bani Israel, atau siapa mereka? Baik. Sekarang ni, Ustaz akan ceritakan jenis-jenis Yahudi yang ada dalam dunia sekarang. Pertama, paling ramai 80%. Pernah dengar Ashkenazi? Yahudi Ashkenazi. Diambil nama tempat Ashkenaz. Maksudnya mereka adalah Yahudi Jerman plus France. Ingat apa kata Hitler? Aku tinggalkan sedikit Yahudi kepada kamu supaya kamu dapat mengenali siapakah Yahudi sesungguhnya. Jadi hak dia tinggal sikit sisa tu, kamu boleh tengoklah Yahudi tu apa dia punya perangai. Okey. Ashkenazi memang 80% mendominasi bumi Israel dan di kawasan Eropah. Siapa antara tokoh-tokoh Ashkenazi? Semua orang bijak. Contoh. Okey. Siapa presiden pertama Israel? Chaim Weizmann. Ashkenazi. Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben-Gurion. Bahkan Benjamin Netanyahu hari ini pun Ashkenazi. Golda Meir, wanita hebat mereka, Ashkenazi. Siapa pengasas Google? Siapa pengasas Google? Google. Sergey Brin, Google. Yahudi Ashkenazi. Siapa pengasas Facebook? Mark Zuckerberg. Ashkenazi. Siapa pengasas Microsoft? Bill Gates. Ashkenazi. Siapa penemu laser pertama di dunia? Siapa penemu laser pertama di dunia? Theodore Maiman. Theodore Maiman, Ashkenazi. Siapa penemu atom pertama di dunia? Filem dia baru keluar baru ni.
Robert Oppenheimer. Ashkenazi. Siapa pencipta bom hidrogen pertama? Edward Taylor. Ashkenazi. Siapa pencipta ideologi komunis? Karl Marx. Ashkenazi. Siapa pencipta pencetus kapitalis dunia? David Ricardo. Ashkenazi. Siapa pengasas bank dan pasaran kewangan? Mayer Amschel Rothschild. Semua ni Ashkenazi. Yang kamu kenal siapa? Wonder Woman, Gal Gadot, Ashkenazi. Natalie Portman, Ashkenazi. Scarlett Johansson, Ashkenazi. Slash, Guns N' Roses, Ashkenazi. Semua orang yang terkenal 80%. Okey, 15% Yahudi Sephardi. Yahudi Sephardi ni ialah Yahudi daripada Spain. Biasanya dulu zaman Islam memerintah Andalusia. Bila Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand suami dia menjatuhkan kerajaan Islam Granada sekali, maka yang jadi mangsa ialah orang Islam dan orang Yahudi. Jadi Yahudi ni banyak lari di utara Afrika dan Morocco. Jadi Yahudi yang tersisa tu disebut Sephardi. Banyak daripada Spain zaman Andalusia. Siapa yang terkenal? Widal Sassoon. Bukan Datuk Widal. Widal Sassoon ni shampoo ke kosmetik Pernah dengar? Widal Sassoon dulu warna merah ke apa? Siapa pernah dengar nama kosmetik ni, Widal Sassoon? Haim Saban. Siapa? Orang pertama yang create Power Rangers. Henry Azaria. Henry Azaria siapa? Henry Azaria ialah suara di sebalik kartun The Simpsons. Okey, ringkas. Yahudi yang ketiga, Mizrahi. Mizrahi bermaksud Yahudi Timur Tengah, Yahudi Iran, Yahudi Middle East. Kawasan-kawasan Timur Tengah dia ada Yahudi dia. Itu Mizrahi. Ada lagi Yahudi Yamani. Maksudnya Yahudi daripada Yaman. Yahudi Karaite. Bukan karate, Karaite. Yahudi daripada Mesir. Yahudi Samaritan. Yahudi Cochin. Yahudi Kaifeng. Okey. Yahudi Cochin, Yahudi India. Yahudi Kaifeng, Yahudi Cina. Siapa Yahudi Kaifeng? Paling dekat dengan kita, bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Kaifeng. Dan saya sebut jelas, keluarga Lee hak bawah kita pun adalah Yahudi Kaifeng. Okey, Samaritan ni mana? Samaritan ni disebut The Good Samaritan. Mereka adalah keturunan Nabi Yusuf. Mereka menganggap mereka ni terkeluar daripada Yahudi hak lain. Mereka betul-betul keturunan Nabi Yusuf, Yufraim dan Manasseh. Sebab tu mereka anggap Taurat yang ada dengan mereka tu Taurat yang betul. Taurat hak Yahudi duk guna sekarang tu dah diselewengkan. Itu Yahudi Samaritan. Mereka pun berpakaian ala-ala mirip kita. Jenis ada
jenis ada syiar agama, pakai jenis kita kata lebih kurang songkok depa, baju lebih kurang kurta, ada seluar. Tu the Good Samaritan. Sekarang ni bila dibuat kajian sampel DNA, Ashkenazi berasal daripada mana? Kamu pernah belajar tak ilmu pasal genetik? Okey. Bila dicek sampel Ashkenazi, 80 hingga 85% sampel DNA mereka disebut genetik homogenos. Genetik homogenos bermaksud genetik mereka sama seperti orang Poland, orang Rusia, Hungary, Australia dan Lithuania. Okey. Dan ada satu teori yang disebut Khazarian hypothesis. Pernah dengar tak kerajaan Khazarian 8 Masihi? Kerajaan Khazar ni terletak di antara Georgia, Armenia dan Pergunungan Kaukasus. Tempat Zulkarnain tembok Ya'juj Ma'juj dulu. 30 hingga 38% sampel mereka terkait dengan Khazarian Empire. Kalau betul, ingat, orang-orang Khazar tak ada agama. Mereka hanya menipu. Zaman Khazarian Empire, atas tu adalah Byzantium Timur, Kristian. Bawah depa kerajaan Islam. Depa tersepit. Bila depa tersepit, depa kena menisbahkan agama pada diri mereka kalau nak selamat. Padahal tak ada agama pun. Jadi, nak jadi Islam ke, nak menyamar jadi macam Byzantium, Kristian? Dua-dua tak boleh. Mereka menyamar jadi Yahudi. Sebenarnya mereka tak ada pun amalan Yahudi. Tak ada. Bila mereka menyamar dan perpindahan mereka, lalu mereka create apa? Peristiwa Holocaust. 6 juta kononnya siapa bunuh? Yahudi. Nazi Hitler bunuh mereka saja. Nak bagi masyarakat dunia kesian dan bagi tempat pada mereka. Sasaran mereka ialah bumi Palestin. Siapa yang bagi suntikan sebenarnya semangat untuk mereka kembali ke Palestin? Siapa jeneral Perancis yang terkenal? Jeneral Perancis yang terkenal dalam sejarah? Napoleon Bonaparte. 20 April 1799. 20 April 1799, Napoleon berada di Mesir. Sebab tentera Perancis berjaya tawan Mesir. Masa tu, Napoleon sudah kehabisan ongkos peperangan. Tak ada duit. Jadi dia nak minta bantuan dengan orang Yahudi. Jadi dia kena cucuk ayat-ayat yang lunak. Wahai Yahudi, tengok aku, orang Perancis berjaya jejakkan tanah ke negeri Mesir, jajah Mesir. Sebelah Mesir itu ada apa? Hari ini Palestin. Mana kalau kamu bagi kewangan pada aku, adanya sokongan yang kuat, kamu boleh ambil balik bumi Palestin. Itu permulaan Napoleon sebut dekat depa 20 April 799. Pada siapa? Pada Yahuda bin Kalai. Pada siapa? Pada Izwi Kelicha. Pada siapa? Pada Moses Hess. Yang inilah yang membawa kepada penubuhan Zionis 1897 di bawah Theodor Herzl. Zionis pertama di mana? Di Basel, Switzerland. Daripada gerakan Zionis lah mereka merancang protokol Zionis mereka, protokol Yahudi mereka. Mereka create macam-macam. Antara yang paling besar yang mereka create ialah kalau siapa yang boleh pegang dan kawal dua benda ni, seolah-olah dia sedang mengawal dunia. Apa dia? Satu, bank dunia. Yang kedua, media massa. Siapa yang boleh pegang sistem keuangan dunia dan pegang media, seolah-olah dia dah boleh kuasai dunia.
Dan melalui bank-bank Rothschild inilah mereka membina rangkaian. Dan hari ini saya sebut secara jelas, kita nak lawan siapa? Nak lawan Yahudi. Sedangkan secara tersirat, kalau kita boleh fikir, kita sedang lawan siapa hari-hari? Hari-hari ni sekarang kita sedang lawan siapa? Baik, apa yang disebutkan dalam agama kita? Bersekongkol, menjalankan sistem dan bersama dengan riba, seolah-olah seperti berperang dengan siapa? Baik, takkan makan riba bersekongkol berperang dengan setan. Riba sama seperti berperang dengan Allah. Jadi hari ini kita nak lawan secara tersirat, nak suruh faham. Dah mereka doa, baru habis Honda CR-V, dia keluar Honda WR-V pula. Kita pun loan pula 9 tahun. Kena pula. Ada rumah kecil-kecil, nampak boleh lah 3 tingkat ni, bagi pula 20 tahun. Kena pula. Nak suruh faham, nampak secara tersirat. Sebab dia pegang benda ni, tu secara individu. Tapi negara yang terlibat dengan peperangan, siapa boleh kata negara yang terlepas daripada berhubung dengan Bank Dunia secara berhutang? Sebut satu negara yang bebas hutang. Mereka dah perangkap sejak daripada awal. Dan media massa mereka pegang. Mereka boleh manipulate berita tu, berita ni. Mereka boleh sogokkan, yang mengelirukan, yang menyamarkan. Ni kita duk tengok isu ni. Kita nak percaya pun hak ni ni cakap macam ni, dengar orang ni cakap lagu ni, dengar orang cakap lagu ni. Kita jadi keliru dah. Siapa kita nak pakai? Siapa kita nak terima? Siapa kita nak percaya? Pening tak? Pening tak? Bila pening, ustaz nak berhenti ya, nak suruh jawab pening. Kalau kamu tak pening, nak teruskan lagi. Kesian kat ustaz. Ayat tak minum seteguk lagi. Pukul 11 dah. Pukul apa dah? 11. Padan ustaz sambung lagi. Nanti hak yang kedua ni baru Palestin betul. Tapi suruh ejah lah, cucuk lah ustaz kamu suruh panggil lagi. Boleh? Boleh ustaz? Ustaz angguk tak apa. Sekarang ni jelas sini. Nak suruh kamu faham dulu. Jadi kamu faham sekarang. Who is the real enemy for you? Maksudnya Yahudi hak adalah ni, mereka tak pakai Taurat, mereka pakai Talmud tadi. Buku hitam. Dalam Talmud, bangsa selain Yahudi adalah seperti haiwan. Itulah tanggapan Yahudi Israel sekarang pada kamu. Sebab tu dia boleh buat kita sesuka hati, bunuh kita suka hati. Siapa selain daripada Yahudi boleh dirompak dan dibunuh. Siapa selain daripada Yahudi boleh dicuri dan dirampas barang-barang mereka. Siapa selain daripada Yahudi boleh dizalimi dan dirogol. Mereka pakai benda itulah yang buat hari ini tu. Sebab bagi mereka, selain bangsa mereka yang dianggap the chosen one, hak lain haiwan, binatang. Satu darah Yahudi yang gugur, siapa yang bunuh akan mendapat kutukan daripada Tuhan Yahweh sampai hari kiamat. Kalau siapa kita ni pergi bunuh dia seorang, kita ni dikutuk oleh Tuhan sampai hari kiamat. Nak cakap hebatnya mereka, untouchable, tak boleh sentuh langsung. Padahal penakut pahit pun. Pasal apa? Inilah perlindungan di sebalik nama agama. Mereka tak ada agama pun. Tuan-tuan, tengok sikap mereka, perangai mereka, kriteria mereka. Boleh tak kita nak kata jenis orang yang beragama? Agama mana-mana pun, kita kata suruh rakyat dia ataupun penganut dia buat benda baik, buat benda amal, buat benda soleh. Tak boleh buat jahat kat orang lain. Ni orang lain macam haiwan. Boleh rompak, boleh bunuh, boleh apa ni? Ajaran apa ni sebenarnya? Tak ada. Jadi dia guna simbolik agama, guna bendera, guna logo Nabi
Daud, nak abad di sebalik tu. Guna logo Nabi Daud lah. Guna nama Israel lah. Takut guna nama syaitan Zionis, orang tak sokong pula. Jadi gunalah nama Israel. Nak suruh ada sokongan. Padahal sebenarnya ni Zionis. Kalau tuan-tuan nak tahu Yahudi yang baik sebenar, satu nama dia Haifa Israel, yang kedua Netzre Kartai. Biasanya dua ni pakai topi atau pakai kopiah bulat tu, pakai kot, rambut jalin kot tepi. Yang selalu duduk kat tembok tu. Kalau tanya depa suka kat dengan Zionis hari ni? Depa pun benci. Depa pun tak suka. Dia kata tu teroris sebenar, tu penjahat. Kami lebih selesa dan aman di bawah orang-orang Islam dan pemerintahan Islam sejak dulu. Kami tak pernah ada masalah dengan orang Islam. Bila mari geng tu masuk 1948, habis. Dia bantai sampai hari ni, tak tahu nasib yang menimpa. Bayangkan manusia, kita bercakap tentang tamadun hari ni kan. Tamadun lah, teknologi lah. Bangsa apa yang dikatakan bertamadun dan berteknologi? Sekat makanan, sekat minuman, sekat elektrik, sekat internet, sekat bekalan air bersih. Lepas tu serang hospital, serang tempat awam, serang infrastruktur. Bertamadun kah? Semua atas kertas saja. Pembohongan. Kalau orang serang dia, dia rasa dizalimi. Dia serang orang, mempertahankan diri. Tai kucing punya. Tak pernah ni saya guna perkataan macam ni, tapi nak habaq sedih sangat. Tapi di mana suara-suara umat Islam, kesatuan Islam, perpaduan Islam? Sampai dah tahap teruk dah ni. Dibantai habis-habisan. Esok tak tahu apa cerita. Yang saya tahu, esok saya nak pergi sekolah, saya kena berhenti ya. Boleh ya? Saya berhenti. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk saya yang bercerita dan berbicara, dan ada faedah bersama malam ni untuk anak-anak sekalian.